Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Najib Arif, dan ini adalah fokus minggu depan. Kita membawakan dan juga membincangkan antara tumpuan utama yang akan menghiasi segala pemberitaan pada minggu hadapan. Beberapa perkara akan kami dan juga saya bawakan pada jam ini. Kita melihat pada pertama sekali, iaitu kita melihat pada 3 hari bulan ini, iaitu hari terakhir IGP ataupun Ketua Polis Negara akan bertugas, dan akan pada 4 hari bulan keesokan harinya akan digantikan dengan Ketua Polis yang baharu, di mana timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Akril Sani Abdullah Sani dilantik sebagai Ketua Polis Negara berkuat kuasa 4 Mei depan, dan juga perkara itu sudah pun dimaklumkan oleh Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin dalam satu majlis penyerahan surat pelantikan Ketua Polis Negara yang berlangsung pada hari Jumaat yang lepas. Dan juga pelantikan Akril Sani itu adalah untuk menggantikan Tan Sri Abdul Hamid Badur yang tamat kontrak perkhidmatan pada 3 Mei ini. Pertukaran itu dipersetujui Suruhanjaya Perkhidmatan Polis SPP dan mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong. Saya nak maklumkan bahawa ini adalah setelah proses kita lakukan, utamanya melalui Suruhanjaya Perkhidmatan Polis SPP, setelah disetujui oleh semua ahli-ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Polis, di mana saya pengerusikan. Saya nak maklumkan semua bersetuju untuk Datuk Seri Akril Sani diangkat sebagai IGP yang baru. Termasuk juga dengan Tan Sri Hamid Badur yang juga telah menandatangani atas persetujuan untuk mengangkat Datuk Seri Akril Sani. Selepas proses itu dilakukan, saya telah pun sebagai pengurusi SPP mengantar surat kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersetuju juga. Dan akhirnya telah pun mengeluarkan surat untuk kita hantar kepada Yang di-Pertuan Agong untuk diperkenankan. Alhamdulillah, Yang di-Pertuan Agong berkenan untuk menerima Datuk Seri Akril Sani diangkat sebagai IGP yang baru. Mengulas lanjut, tambah Hamzah, Akril Sani akan berkhidmat sebagai Ketua Polis Negara sehingga Oktober 2021 sebelum persaraannya. Bagaimanapun, perlantikan timbalan Ketua Polis Negara yang baharu, kata Hamzah, hanya akan dilakukan selepas jawatan itu dikosongkan. Akril Sani berpengalaman luas dalam tugas kepolisan dan pernah menggalas jawatan sebagai pengarah di Bukit Aman, antaranya Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK, Jabatan Sumber Strategik dan Pengarah Teknologi START, serta Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti JPJKK. Baik, kita bersama Presiden Persatuan Pemeriksaan Penipuan Bertauliah Malaysia, Datuk Seri Akbar Sata, untuk mengulas lanjut tentang kehadiran dan juga penerimaan mungkin Ketua Polis Negara yang baru pada 4 Mei nanti. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Kita melihat realitinya pada masa ini, unit beruniform terutamanya PDRM ini berdepan dengan cabaran yang begitu besar, kerana kita melihat pertama, pelaksanaan PKP itu sendiri melibatkan mereka sendiri dalam tugas-tugas untuk mengawal keadaan, dan begitu banyak sekali laporan kita dengarkan tentang mungkin dakwaan kepada melihat tugas polis itu, dan pada masa yang sama kita melihat juga kes-kes yang semakin meningkat dan ditangani oleh mereka dan sebagainya. Sudah pasti kita melihat IGP baharu pada 4 Mei nanti akan menggalas satu tanggungjawab begitu besar sekali. Bagaimana untuk kita melihat tanggungjawab serta cabaran yang akan dihadapi oleh Ketua Polis baru nanti? Jika kita lihat di antara tugas ataupun posisi yang paling rumit dan paling banyak kerja adalah salah satu daripadanya adalah IGP. Kerana dari dulu, kalau kita lihat, kerja mereka ialah daripada surat beranak sampai surat mati. Walaupun kini diambil alih oleh JPN. Dan kadang-kadang gali balik mayat. Itu rumitnya kerja sebagai seorang polis. Tetapi walau bagaimanapun, saya dapati bahawa kepimpinan baru ini memang mampu. Kerana beliau mempunyai pengalaman yang banyak. Pernah menjadi Ketua Polis Negeri dan juga pelbagai jabatan.
Jadi dari segi itu, dari segi kerja, dari segi meritnya. Yang kedua, dari segi integriti, saya dapati bahawa beliau adalah seorang yang baik dan ahli surau dikatakan, dan juga merupakan seorang yang mempunyai peribadi yang begitu cemerlang dan sentiasa menghormati di antara satu sama lain. Itu di antara ciri-cirinya sudah tentu. Selain daripada merit, integriti, juga yang seperti saya nyatakan tadi, yang paling mustahak sekali ialah kita nak juga lihat beliau ini mempunyai satu ciri lagi, iaitu selain daripada merit, integriti, iaitu buat apa yang betul, jangan buat apa yang salah. Satu lagi ialah berani kerana benar. Maknanya apabila kita menjalankan tugas itu, naklah kita menjalankan tugas dengan berani tetapi memang benar. Maknanya apa saja arahan ataupun kerja-kerja yang tak baik, maka naklah kita tolak. Pastikan bahawa kita buat sesuatu pekerja itu bukan untuk kepentingan sendiri, tetapi sebagai ketua polis negara, core business kita, asas kita, tujuan kita, objektif kita adalah untuk menjaga keselamatan negara, keselamatan rakyat. Maknanya rakyat apabila keluar rumah kita merasa rakyat biasa apabila keluar rumah kita merasa macam selamat dan sebagainya. Dan juga jika boleh kita kena ada omnipresent seperti dahulu, iaitu di mana kita dapat lihat kalau kita keluar bandar ataupun kat mana saja kita dapati ada saja polis seorang dua orang berjalan. Itu omnipresent. Walaupun kita kena ingat di negara kita ini ekspektasi rakyat adalah begitu tinggi sekali kerana standard yang telah dikemuka dibuat oleh bekas IGP lama itu agak tinggi. Jadi sudah tentu terutama sekali dari segi untuk menghapuskan rasuah di dalam jabatan di PDRM. Itu merupakan satu usaha yang baik, tetapi bukan begitu mudah kerana di dalam sistem itu sudah lama, iaitu budaya rasuah itu di dalam jabatan polis, bukan saja di Malaysia, bahkan juga di negara lain, kerana disebabkan oleh kuasa dan sebagainya. Itu sebabnya beliau telah meletakkan satu tahap yang agak tinggi. Yang kedua ialah beliau juga berjaya untuk menyelesaikan ataupun membenteras, walaupun tak menyelesaikan lagi, mungkin akan diikuti oleh IGP baru ini, iaitu kartel, yang mana juga telah menyerap di dalam organisasi termasuk PDRM. Jadi itu merupakan satu perkara yang agak banyak dan juga agak baik yang dijalankan oleh IGP yang lama itu. Jadi kita juga nak melihat, iaitu seperti saya nyatakan tadi, kerja kita adalah untuk rakyat, bukan saya minta maaf gunakan perkataan ini, bukan menjadi alat politik. Kita jangan campur dengan alat politik. Sebagai kaki tangan kerajaan, sudah tentu kita tidak boleh mengelak daripada campur tangan orang politik. Tetapi kita boleh menggunakan kuasa ataupun hak kita untuk tidak mengikuti arahan-arahan yang tak betul. Sebab kita ada akta polis yang mana sudah tentu IGP punya peranan kuasa itu adalah begitu besar sekali berdasar kepada akta polis. Jadi ini salah satu daripada permintaan rakyat, saya kira adalah kita hendaklah memastikan bahawa rakyat mendapat kepercayaan penuh kepada institusi PDRM ini, dan sebagai pegawai polis hendaklah kita menjalankan tugas dengan baik dan pastikan bahawa keselamatan rakyat serta negara berada dalam keadaan yang baik. Begitu juga bagi rakyat. Saya rasa kita hendaklah memberi sokongan kepada PDRM untuk menghapuskan dan juga mengurangkan kegiatan-kegiatan jenayah sebagainya. Jika sekiranya kita tak bantu, saya kira agak sukar bagi mereka untuk menyelesaikan masalah rasuah yang kini begitu berlangsung, termasuk juga rasuah di dalam PDRM sendiri. Sebab saya dapati bahawa IGP baru ini adalah merupakan orang yang pertama, iaitu yang mempunyai kelulusan kejuruteraan. Jadi selalunya pegawai-pegawai ataupun orang-orang yang mempunyai kelulusan dari segi sains ini, mereka bijak. Jadi sudah tentu saya kira ia seperti juga di Singapura dan banyak juga negara yang mana kebanyakan daripada IGP-nya adalah terdiri pada orang-orang aliran sains dan juga jurutera.
yang mana mereka ini bukan saja mempunyai kebijaksanaan dari segi tetapi dari segi kelulusan beliau sudah tentu campuran di antara kelulusan dengan kebijaksanaan itu dapat mengatasi masalah-masalah yang pertama sekali masalah rasuah dalam jabatan, yang kedua sudah tentu kita nak lihat iaitu kadar jenayah di negara ini semakin turun. Ya. Itu antara dua tugas berat yang menanti Ketua Polis Negara yang baru bermula 4 Mei nanti sudah pasti, dan bukanlah calang-calang individu yang berganti pun mempunyai pengalaman yang luas dan juga cara mungkin kepimpinan yang sudah pun terselah pada sebelum ini ketika menjadi timbalan Ketua Polis Negara. Datuk, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Itu sahaja masa yang kita ada. Kita mengulas tentang apakah yang akan kita jangkakan pada minggu hadapan. Pada 3 hari bulan akan iaitu hari terakhir Ketua Polis Negara akan memimpin dan juga akan digantikan oleh Ketua Polis Negara baru yang juga merupakan timbalan Ketua Polis Negara pada ketika ini bermula 4 Mei nanti. Baik, seterusnya, di mana kerajaan akan menilai semula Perintah Kawalan Pergerakan yang sedang berkuat kuasa khususnya di negeri-negeri yang sedang mengalami peningkatan kes positif COVID-19 secara mendadak. Di mana perkara itu dimaklumkan dalam satu kenyataan media Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini. Dan juga jelasnya penilaian semula itu penting untuk memastikan SOP yang berkuat kuasa dan tindakan yang diambil adalah berkesan untuk membendung penularan COVID-19 yang sedang meningkat di negara kita serta seluruh dunia. Tambah beliau, kerajaan menggunakan sistem amaran awal iaitu Hotspots Identification for Dynamic Engagement ataupun HIDE bagi mengenal pasti kawasan atau premis yang berisiko menyumbang kepada penularan COVID-19. Premis-premis akan diarah tutup jika dikesan telah dikunjungi oleh sejumlah besar individu yang positif COVID-19. Katanya juga pendekatan itu selari dengan keputusan kerajaan untuk mengawal dan membendung penularan jangkitan secara bersasar. Melalui sistem tersebut, pemantauan dilakukan setiap hari bagi mengenal pasti lokasi-lokasi tumpuan awam yang berisiko tinggi. Beliau turut menyeru kepada orang ramai supaya sanitasi sentiasa mematuhi SOP yang ditetapkan serta mengelak daripada berada di tempat yang sesak. Bagi mengulas lanjut, kita bersama dengan pakar Kesihatan Awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Malina Osman. Assalamualaikum Prof. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Prof, sudah pasti sudah banyak kali kita berbincang pun tentang SOP, tentang nak dekat raya ni bagaimana SOP-nya belum lagi kita ketahui. Tapi untuk gambarannya diberikan oleh Perdana Menteri bahawa SOP dan juga perintah kawalan pergerakan yang dilaksanakan di negeri-negeri yang mempunyai kes yang tinggi khususnya akan disemak semula. Bagaimanakah keadaan semakan tersebut belum kita ketahui. Pada pandangan Prof sendiri, apakah bentuk semakan yang bersesuaian? Adakah lebih ketat kawalan tersebut? Dan jika kawalan yang lebih ketat ini, adakah ia mampu mendorong kepada penurunan kes? Kerana kita saksikan sebelum ini kita kawal pun kes masih lagi meningkat, Prof. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita tengok pada keadaan kita pada masa ini, sebelum saya jawab tentang SOP sama ada kita akan perketatkan atau bagaimana menjelang Aidilfitri ini, saya suka ingin melihat balik kepada pola semasa kes COVID-19 yang berlaku di negara kita. Amaran awal tentang kemungkinan berlakunya gelombang keempat ni telah kita suarakan, kongsikan pada awal April lalu, yang mana kita berharap dengan adanya amaran itu gelombang keempat yang bakal membadai itu dapat diperlahankan ataupun disekat. Bagaimanapun kita dapati bahawa dalam tempoh beberapa minggu ini langkah seperti mana biasa yang diteruskan, tidak ada langkah yang agresif, dan kita menyaksikan semalam bahawa kita mencatatkan angka tertinggi di dalam ICU sejak pandemik dilaporkan, dan juga mereka yang berada di dalam ICU yang patut menerima bantuan pernafasan. Jadi keadaan itu sebenarnya menggambarkan bahawa kita sedang mengalami gelombang keempat yang sedang membadai. Jadi kita kena fahami keadaan tersebut, yang mana tindakan berjaga-jaga ini perlu diambil awal untuk mengelakkan impak yang lebih teruk kepada suasana wabak semasa. Jadi jika kita lihat kepada sistem yang sedang ataupun akan diperkenalkan oleh kerajaan, iaitu mengenal pasti premis-premis yang positif, saya cuma ingin memberikan sedikit maklum balas bahawa kes yang sudah dikesan positif biasanya telah berlalu sedikit masa. Maksudnya telah ada pendedahan, dan kita melihat bahawa kalau kita lihat kepada corak semasa, sebenarnya lebih ramai lagi sebenarnya yang telah terdedah sekiranya ada kes-kes yang positif. Jadi untuk itu, kita bukan sahaja melihat kepada penilaian semasa, iaitu
tempat-tempat yang berisiko, tapi juga perlu melihat kepada pola tingkah laku. Dan saya ulangi berkali-kali bahawa kita perlu melihat kepada keadaan semasa sama ada kita patuh pada SOP ataupun tidak, terutama pemakaian mask, pemakaian pelitup muka. Pemakaian pelitup muka apabila tidak comply ataupun ada berlaku pelanggaran memang akan berasosiasi dengan kes-kes yang baru ataupun kluster-kluster yang diwujudkan dan menyumbang kepada peningkatan kes. Dan keadaan sistem perkhidmatan kita sekarang ni adalah agak kritikal, dan kalau kita lihat kenyataan daripada ketua pengarah Datuk Tan Sri Syam menunjukkan bahawa keadaan kita sekarang semakin meruncing. Jadi satu keadaan yang agak agresif perlu diambil untuk mengelakkan lebih lagi keterukan yang bakal dihadapi oleh sistem perkhidmatan kesihatan kita. Prof, mungkin kita tahu mungkin kawasan-kawasan yang memang nyata sukar untuk kita laksanakan ataupun kita kawal SOP-nya. Sebagai contoh Bazar Ramadan. Tidak semua. Ada yang boleh mengawal, ada yang mungkin tidak kerana mengikut keadaan tempat lah, dan juga mungkin ramai ke tidak orang datang dan sebagainya. Apabila kita mengetahui tempat-tempat ini, bukankah lebih mudah kalau secara logiknya kita berfikir untuk mereka melihat kepada tempat ini dan tutup sebagai contoh, ataupun kita melihat kepada SOP itu dilaksanakan di tempat-tempat yang memang nyata sukar dikawal SOP itu? Pada pandangan saya, kita perlu pilih yang kedua. Maksudnya tengok kepada pola tingkah laku. Maksudnya tidak menunggu dah positif tu baru kita nak buatkan penilaian. Jadi maksudnya kalau saya kata di situ banyak pelanggaran SOP dan sebagainya, kawalan untuk tingkah laku sukar untuk dikawal, saya cadangkan memang perlu saja untuk ditutup premis-premis yang berkenaan. Cumanya untuk bazar Ramadan ni berbanding dengan tempat-tempat terbuka yang membenarkan majlis makan beramai-ramai, saya lebih cenderung untuk mengatakan bahawa risiko itu lebih tinggi jika kita melakukan majlis keramaian dengan majlis makan-makan. Sebab bila makan-makan tu dia memukemas secara langsung, bersembang, duduk rapat-rapat dan juga menyebabkan potensi tularan itu lebih tinggi. Jadi selain daripada bazar Ramadan yang telah ditutup semalam tu, saya juga ingin mengesyorkan supaya aktiviti makan minum pada masa ini dapat dihentikan untuk tempoh 2 atau 4 minggu akan datang bagi mengelakkan lebih banyak lagi kes-kes yang berlaku, dan kita harap kita punya sistem perkhidmatan dapat dikekalkan. Okey, Prof, terima kasih kerana terus-menerus bersama dengan kami. Penting untuk kita mendapatkan pakar untuk memberikan nasihat tidak putus kepada mereka ini kerana kes masih lagi tinggi, terus meningkat sebenarnya. Untuk orang ramai memahami, boleh saja mereka pergi ke tempat ini, tapi jagalah SOP dan jagalah diri kerana penting untuk kita menurunkan jangkitan seperti ini dan juga supaya dapat kita mengawal keadaan seperti sebelum ini. Baik, kita akan berhenti seketika. Selepas ini kita nak bercakap tentang 3 hari bulan Mei, juga ada hari yang penting iaitu Hari Kebebasan Akhbar Sedunia. Anda masih lagi menonton Fokus minggu depan, di mana kami membawakan apakah tumpuan utama yang mungkin akan mewarnai dunia-dunia berita kita pada sepanjang minggu hadapan, yang akan kami memberikan tumpuan dan juga fokus untuk kami tulis di laman web kami astro.com dan juga setiap bulletin awal ini kami paparkan. Pada 3 Mei ini juga, iaitu antara hari yang penting buat kami sebagai contoh dalam komuniti kewartawanan ini, di mana 3 Mei ini merupakan Hari Kebebasan Akhbar Sedunia yang diraikan setiap tahun. Dan ia merupakan hari yang menjadi manifestasi di mana tahap kebebasan media dalam melaporkan perkara penting untuk rakyat tahu dan juga rakyat bijak membuat keputusan atas maklumat yang diberikan. Seminggu lalu, Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah berkata kerajaan akan terus menyediakan ruang luas bagi pihak media melaporkan berita selari dengan peruntukan sedia ada di bawah Perlembagaan Persekutuan. Dan sudah pasti kerajaan sentiasa komited dalam menyokong dan juga menegakkan kebebasan media di negara ini. Itu apa diperkatakan pada minggu lepas, dan pada 17 April lalu, Indeks Kebebasan Media 2021 yang dikeluarkan oleh Reporters Without Borders ataupun Reporters Sans Frontiers menunjukkan Malaysia berada di kedudukan ke-119 dari segi kebebasan akhbar tersebut. Dan juga untuk berbincang lanjut, saya ingin bersama dengan penganalisis politik dan media sosial Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Madya Dr. Sarah Shinasami yang bersedia di talian pada ketika ini. Prof, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Sama. Okey. Prof, pertama sekali, 3 Mei ini akan kita saksikan dan juga kita raikan Hari Kebebasan Akhbar Sedunia. Mungkin kebebasan ini
melihat kepada konteks dalam Malaysia sendiri, di mana kedudukan kita? Kerana kita melihat mungkin pelaporan kita berbeza dengan sebelum-sebelum ini dan sekarang ini mungkin lebih luas sedikit cakupan dan juga cara kita menyampaikan pemberitaan tersebut. Tetapi pada pandangan Prof sendiri, di mana kedudukan kita pada ketika ini? Bila mana kedudukan kita di peringkat antarabangsa berada pada tangga ke-117? Saya melihat kedudukan kebebasan media Malaysia mengikut indeks kita ni adalah ada tidak mengejutkan, kerana kita melihat pada tahun 2019 kedudukan itu berada di dalam 123 dan pada tahun lepas telah melonjak ke atas ke tangga 101 dan pada tahun ini 2021 telah jatuh kepada tangga 119 iaitu 18 tangga ke bawah. Jadi saya melihat peralihan ini adalah satu peralihan yang bukan mengejutkan kita kerana indeks kebebasan akhbar iaitu parameter-parameter yang digunakan itu adalah amat berbeza kalau kita melihat pencapaian itu dari segi pencapaian media di setiap negara termasuk di global. Dan kalau kita lihat kedudukan Malaysia pada tangga 119 ini adalah satu kedudukan yang tidak mengejutkan kita kerana setahun lepas kalau kita lihat ini kita telah berhadapan dengan pandemik COVID-19 pada tahun lalu dan kita lihat Kerajaan Perikatan Nasional telah mengambil alih tampuk pemerintahan ini pada Mac 2020 dan kalau kita lihat ketika mereka mengambil alih tampuk pemerintahan ini kita sudah pun berhadapan dengan pandemik COVID-19 dan kita lihat kesan pandemik ini telah berlanjutan sehingga lebih daripada setahun daripada peringkat awalan penularan jangkitan dan sekarang kita berada di dalam program imunisasi nasional. Jadi saya melihat keadaan ini adalah satu keadaan di mana kita lihat pemantauan media adalah amat ketara di dalam tempoh ini kerana kita telah berhadapan dengan penularan berita palsu dan kalau kita lihat kebanyakan negara sudah pun mempunyai impak-impak ini dari segi kebebasan indeks media kerana setiap negara kalau kita melihat dia mempunyai perangkaan kematian yang berbeza dan kalau kita lihat semakin meningkat kematian semakin banyak penularan berita palsu khususnya telah digelar sebagai infodemik di dalam keadaan pandemik ini. Jadi kalau kita lihat penularan berita palsu ini yang berlaku sepanjang setahun lalu kalau kita lihat dan sekarang pun kita masih berhadapan dengan fenomena ini dengan keadaan program imunisasi negara di mana banyak juga fahaman-fahaman negatif dan ekstremis yang wujud. Jadi kita masih dalam proses untuk mencantas penularan berita palsu ini dan bukan setakat berita palsu tetapi fakta-fakta alternatif di sini juga wujud dengan wujudnya data-data sekunder. Jadi saya melihat keutamaan kerajaan kita pada tahun lepas ini adalah lebih kepada pemantauan media bagaimana kita mencatas penularan berita palsu ketika itu kerana pada awal pengambilan alih tampuk pemerintahan Perikatan Nasional kita lihat ketika kita berhadapan dengan pandemik ini dengan peningkatan banyaknya pengumuman berkaitan dengan berita-berita palsu kita telah wujud satu keadaan di mana panicking buying, kehabisan sanitizer, kehabisan pelitup muka dan juga ini telah membuatkan satu kekeliruan dan kecurigaan dan itu telah membuatkan kita satu faktor juga untuk memantau keadaan media pada ketika itu dan sekarang pun kita masih juga memantau penularan berita-berita palsu ketika kita berhadapan dengan program imunisasi negara. Apa lagi penambahbaikan yang boleh kita lakukan dari segi mungkin penggumbalan akta untuk memastikan bahawa kebebasan media itu dijamin? Kita faham jaminan itu diberikan tapi masih lagi tertakluk kepada perundangan. Mungkin kita melihat kepada ini adalah satu line yang suka untuk kita bezakan kerana pada akhirnya apabila berlaku suatu perkara pelbagai akta dikeluarkan dan juga dirujuk menjadi kepada kesalahan penulisan suatu media tersebut dan sebagainya. Kita melihat juga sebagai contoh kini komen penonton juga sudah pun boleh menyebabkan sesuatu agensi itu disaman dan sebagainya. Bagaimana untuk kita melihat bahawa kebebasan itu dijamin? Apa lagi penambahbaikan dalam bentuk perundangan yang boleh kita lakukan?
dalam kebanyakan komentari sosial media saya telah tekankan bahawa kerajaan kita harus segerakan penubuhan Majlis Media Malaysia dan saya rasa perkara ini telah dibangkitkan dan bukannya baru. Kebebasan media di Malaysia hanya akan terjamin kalau wujudnya Majlis Media Malaysia dan kalau kita lihat di sepersekitaran negara-negara jiran kita seperti Australia, seperti New Zealand dan juga seperti Indonesia, kesemua negara-negara ini mempunyai Majlis Media Malaysia yang mana dapat menjamin amalan etika profesion kewartawanan negara dan pada masa yang sama juga menjamin kedudukan media khususnya media perdana. Kalau kita lihat banyak-banyak isu yang membangkitkan kiranya kalau ada pihak yang ingin menyaman dari segi maklumat yang diutarakan itu adalah salah ataupun berbentuk palsu. Jadi majlis media ini dapat menegakkan profesionalism kewartawanan negara kita dan pada masa yang sama ia juga dapat membela pengamal-pengamal media di negara kita. Dan kalau kita lihat segala perundangan dan juga segala kawalan dan juga pemantauan ini semuanya akan berjatuh di dalam satu bumbung yang kita katakan itu Majlis Media Malaysia yang mana ia sudah tentunya akan memberikan banyak penambahbaikan dan juga kebaikan kepada media harus perdana khususnya di negara kita. Dan kalau kita lihat pada keadaan kita berhadapan dengan krisis ini, media perdana sudah pun memainkan satu peranan yang begitu agresif sejak tahun lepas ketika kita berhadapan dengan pandemik ini. Dan kalau kita lihat cara mereka mencantas penularan berita palsu itu adalah terlalu baik sangat kerana kita lihat mereka telah menggunakan pelbagai versi platform media sosial untuk menyampaikan maklumat dan pelbagai jenis bentuk infografik di dalam pelbagai jenis bahasa di dalam berita perdana di dalam media cetak. Jadi saya melihat penambahbaikan sudah pun berlaku tetapi ia akan menjadi lebih baik dan terjamin kalau adanya Majlis Media Malaysia. Okey. Prof, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini untuk membincangkan tentang Hari Kebebasan Akhbar Sedunia yang akan disambut pada 3 Mei nanti. Dan pada akhirnya kita melihat satu bentuk jaminan yang kita mahukan bukannya hukuman untuk melihat kepada kebebasan media dan kebebasan ini bukan hanya melihat kepada kebebasan menulis tapi tertakluk kepada etika kewartawanan itu sendiri yang terus-menerus diamalkan oleh media khususnya di Malaysia. Sekian sahaja Fokus minggu depan. Saya Najib Arif. Assalamualaikum. Salam hormat.